arcoiris, sea lindo también, sea linda. Let's cooking. Okay y'all, so makan hari ni kita makan, saya beli nampak ni, barbecue chicken wings with a cheap garlic bread and a hot pot of sauce. Dan penampakannya, ini dapat percuma ya. Dia bagi percuma hari ni di hotel. Dia bagi percuma kepada semua penghuni-penghuni sempena hari Ahad untuk cleaning untuk Christmas Day kan. Sini ya. Siapa yang membantu dapat makan percuma. Okay. Hi you all, so apa khabar semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ni kita masih lagi nak buat mukbang, makan-makan, tak ada apa nak buat kat London. Jadi sementara saya nak pergi berbelanja apa yang patut sempena-sempena kita nak menyambut Christmas pada tahun ni. Jadi saya nak tunjuk sikit lah. Saya sebenarnya malu nak syuting dekat luar. Nanti orang tengok macam kita ni bintang popular pula kan. So hari ni saya nak ajak jalan-jalan sekejap lah sebelum kita mukbang untuk hari ni. Okay, so tapi sebelum itu saya lupa. Kita sebelum berjalan, sebab kat luar cuaca terlampau sejuk, saya ni ada tekanan darah rendah. Jadi apa kata kalau kita minum dulu. Bukan nak tunjuk jenama, ni daripada Australia, from Australia. Tapi ni murah je, tak ada duit nak beli yang mahal. Ni dalam RM4.5 je. 5 pound. Very cheapest kan. Bagi yang minum wine, this one is a white wine. White wine ni bagus. Red wine pun bagus juga. Banyak kelebihan-kelebihan meminum wine. You kena google untuk pelancaran darah, untuk keseimbangan and everything, especially kepada musim-musim sejuk. Cawan bukan main besar lagi kan. Minum sikit je sebab saya ada gastric bypass. Jadi saya takut minum penuh ni. Kalau dulu kita ambil yang Blue Lagoon tu penuh ni, biru-biru lidah. Tapi oleh kerana sekarang ni kita selepas gastric bypass, saya kurang minum wine. Tapi dekat London ni terpaksa kena minum sebab bila minum macam sekarang ni kita rasa lapang dada kita, senang untuk bernafas dan peredaran darah tu macam lebih lancar. Okay, so kita keluar kejap, jom kita jalan-jalan. Okay, kita merekod di London. Sekarang ni agak gelap cuaca dia. Tapi tak tahu bila nak dijangkakan akan ada salji. So saya berjalan sekitar dekat rumah saya, in my house. Baju ni nampak besar, so big. Alright. Sejuk 0 darjah Celsius. Tapi salji tak turun lagi. Alright. Merry Christmas. Dia macam dataran merdeka kan. Tapi ni bukan dataran merdeka, ni adalah
tempat tarian untuk kelab-kelab dancing untuk dancing. Dia nama dia kelab dancing. Nak belajar dancing kat sini. Dan kita nak balik ke hotel. Bilik sewa di sini, apa tu nama dia? Premier Inn. Kau jangan nak datang sini pula. Sini dipenuhi dengan security guard, police and badan-badan kerajaan. So, marilah kita masuk. Tak boleh record dekat dalam ni, tak boleh record sebab private and confidential. Hai, apa khabar? Ini kita makan siang Makan siang dengan ni apa ni? Kita punya sup telur. Sebab telur ni dapat percuma tau. Dekat saya kan duduk macam bilik hotel-hotel kan. Jadi kat bawah tu memang kadang-kadang diorang masak, diorang bagi percuma. Macam hari ni dapat percuma. So telur-telur ni kalau pagi-pagi tu macam sarapan pagi tu roti, telur, butter, apa lagi semua tu diorang bagi percuma je. Boleh ambil je. That's why saya banyak buatkan dia sup macam ni. Sebab saya kalau makan mesti kena ada berhirup-hirup macam tu kan. Dan kita ada nampak ni, this one is a garlic bread. Sedap. Sedapnya. Kasihkan salad sikit. Delicious. So bagaimana dengan hari anda hari ni? Okay. I dengar Malaysia banyak kes COVID-19. Di London pun sama. I dengar baru-barunya ada orang nak bagi suntikan apa ni, vaksin penggalak. Sedang siapa-siapa yang nak lah, diorang boleh suntik penggalak. Kasih black pepper sikit, renjiskan black pepper. Ya, kalau you suka black pepper lah. Ini percuma je kan. Jadi kita makan lah percuma hari ni. Kalau tak dijual lah, dapat murah-murah je, tak mahal pun. Jadi bila dia bagi makanan percuma, that's mean kita tak boleh memilih lah, ya. Ambil je. Kalau bagi makan percuma, ambil je. Jadi macam hari ni dia bagi chicken wing. Jadi saya sebenarnya tak payah lagi nak beli ayam sebenarnya, sebab kebanyakan menu-menu percuma dia bagi ayam, kambing, lembu. Tak tahu saya suka makan ikan. Sebab kalau ikan, saya duduk sini tak pernah dapat ikan. Tak ada diorang jual pun, tak ada jual ikan. Adalah jual ikan, tapi jual ikan yang dah siap fillet. Dia macam buat fish and chip. Wow. Is it right? Ada orang kata I bercakap pasal tu, diorang nak buat report polis. You buatlah report polis. Masa I kat Malaysia, mungkin you boleh tangkap lah, ya. Kalau awak nak buat report polis sebab saya bercakap pasal agama saya berdiri sebagai agama saya, ataupun you nak buat laporan polis kerana awak nak condemn ke, nak ubah ke LGBTIQ ke, no? Saya rasa saya pun boleh buat laporan polis kat sini, ya. Saya pun boleh saman awak. Understood? Kan saya dah bagi tahu, tidak boleh ada apa-apa urusan sama ada kerajaan ke, manusia ke, nak torture, nak ubah.
Ya. Di negara saya lah, ya. Di negara saya. United Kingdom, awak tak boleh nak bagi statement nak ubah, ya, nak mengubah LGBTIQ, tak boleh. Ya? Sebab undang-undang dah termaktub bahawa mereka tidak ada kesalahan. Mereka harus dilindungi, bukan diubah, dibantu dan dilindungi. Jadi kalau awak rasa awak nak cakap sebagaimana masa saya duduk dekat Malaysia, terserah. That's why I'm lari pergi ke London. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa lari pergi London? Sebenarnya ceritanya apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang berlaku? Saya tak akan cerita buat masa sekarang ni. Sebab saya kena jaga banyak pihak, termasuk keluarga saya, my family, yang diorang pun tak tahu, diorang pun terkejut, diorang pun macam dia tanya-tanya what is going on. Tapi bila saya dah tunjukkan bukti semua, dah tunjukkan apa yang berlaku, baru diorang faham. Diorang pun tak boleh buat apa-apa, no? Sebab saya bukan lagi milik diorang. Saya tak ada kait mengait lagi dengan diorang. Cuma ialah ikatan kekeluargaan tu adalah kita sebagai anak dia ke apa. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Sebab kita orang saya dah bukan lagi di Malaysia. Saya dah mendapat perlindungan di United Kingdom. Lagi saya tak boleh cerita apa-apa sehingga saya menukar nama saya. Dia wayawan lah, sebab boleh tak tukar nama, tapi saya nak tukar nama. Jadi kalau dekat Malaysia tu, ya, kalau nak tukar nama tu, apa sebab yang boleh membuat pertukaran nama? Buat pepek. Dekat Malaysia kalau kau buat pepek pun tak boleh tukar nama lagi, ya. Kalau dekat negara luar boleh. Di Indonesia kalau kau dah buat pepek, nama kau kena tukar jadi nama perempuan. Ya? Saya tak buat pepek. Baru nak tukar nama, Others lah, benda-benda lain, Lagi tak? Bila saya tukar nama besok, barulah saya cerita kenapa daripada A sampai Z. Siap bukti-bukti lagi saya bagi ke situ, Tapi proses untuk tukar nama tu berapa lama? Kan? Lama lah, Boleh makan setahun juga, Setahun ke, 5 bulan ke, 3 bulan ke. Lagi-lagi di United Kingdom, ramai orang kan kena ikut turn. Jadi kena sabarlah, ya. Kalau I nak cerita kenapa kan, jadi saya dah tak pakai lagi nama yang dekat IC, yang kadang-kadang saya tengok juga IC kat pengenalan kita kan, kat pengenalan Malaysia kan nama kan. Dah tak pakai lah, nama tu dah tak ada. Saya nak pilih nama Brad Pitt. Alexis Brad Pitt. Sedap nama tu. Nama itu akan diberi oleh gereja. Gereja akan memilih nama yang baik lah, ya, yang mana nama yang baik, ya. Tapi masih lagi mengekalkan identiti yang mak bapak kita bagi, masih dikekalkan. Saya nak kekalkan. Boleh nak tukar semua, tapi saya nak kekalkan sebab itu adalah hak bagi seorang ibu bapa, ialah memberi nama kepada anak dia. Jadi saya tak boleh buang benda tu, ya. Saya tak boleh buang jati diri saya, ya. Saya tak akan buang, ya. Don't worry.
Cuma nama tu bertukar lah kan. Nama kan ada 3 kan. Jadi kalau nama di London ada 3. Nama kita apa tu, surname kan. Jadi ada 3. Banyak dia punya telur ni ya, nampak ni telur dia. Bila kita rebuskan dia lama, dia bertukar menjadi warna ke coklat-coklatan. Dia jadi macam telur pindang macam tu ya, kita makan nampak ni ya, kita kopekkan dia. Ni kena rebus lama dia rebus angat kan, kat dalam ni dia berangat kan. Lepas tu dia kalau you boleh nampak dia punya warna dia, mungkin dia tak pernah nampak ni warna dia bukan warna putih tau, warna dia dah seakan-akan nampak ni dah warna coklat dia dah jadi ala-ala macam telur pindang. Rasa dia apa dekat-dekat sama telur pindang, cuma lagi sedap lah sebab kita rendamkan dia dengan bermacam-macam jenis kuah sup dalam tu kan, dalam apa-apa ke. Hari ni saya ingat saya nak pergi cari, saya nak masak ikan, cari ikan salmon ke, ikan cod ke, ataupun udang ke, kerang ke, kalau ada dekat Tesco, sebab rumah saya dekat dengan Tesco. Jadi saya kan jalan kaki, jadi tak ada kenderaan, tak ada kereta, jalan kaki. Kau nak suruh aku pergi kat pasar mana, jauh-jauh kan, nak naik bas, buang duit ya, buang duit. Jadi jalan kaki pergi kat Tesco, tengoklah Tesco tu ada apa. Kalau ada udang, belilah udang. Kalau ada seafood ke, kalau tak ada beli babi je lah. Sebab babi yang paling murah. Yang penting ada sumber protein yang berkhasiat. Hari ni ada gout. Saya takut kalau makan udang ke, makan kupang ke, makan kerang ke, takut kan gout pula tapi makan ubat tapi saya dah dapat kad untuk pergi hospital. Kerajaan bagi percuma, tapi percuma pun tak adalah sama macam dekat Malaysia, sebab kita kat Malaysia tu kita warga negara. Jadi ingat jugalah jasa Malaysia tu. Saya ingat jasa Malaysia yang saya selama saya menjadi rakyat Malaysia, saya terhutang budi kepada Malaysia lah, yang besar dibagilah sebagai rakyat Malaysia, yang dibagi besar, iaitu pertama sekali saya belajar, saya mendapat beasiswa JPA. JPA taja A, dia bagi beasiswa percuma saya belajar. That's it. Terima kasih lah kepada kerajaan Malaysia, taja saya belajar ya. Lepas tu apa lagi yang nak banggakan jadi warga negara Malaysia. Masa saya gemuk dulu, saya buat pembedahan plastik untuk gastric bypass 20,000. Kerajaan bagi 10, bukan kerajaan bagi, ada donation dia orang bagi 10,000. And then saya kena tambah lagi sikit lah. Tu banyak lah, maksudnya jumlah yang banyak. Macam JPA dekat 30,000, apa tu gastric bypass dia bagi 10,000, macam tu lah. Yang lain apa, BRIM, BSS 100, bujang kan dapat 100 kan. Maksud tu saya tak kerja kan, pendapatan kita kurang, dapat lah bantuan BHL, tapi tak ada artinya kalau setakat 100 dia kan. Betul tak? Apa lagi yang saya lupa? Lagi satu yang lupa. Satu yang agak besar lah bagi saya, yang saya tak boleh cerita sekarang, yang kerana Datuk Anwar Ibrahim jugalah, walaupun saya sekarang ni, dulu saya sokong Anwar Ibrahim, tapi saya sekarang ni bila dia dah memerintah macam tak betul kan, macam sebab saya lari pun ke London pun di bawah pemerintahan Datuk Anwar Ibrahim, seorang yang boleh dikatakan LGBTIQ, tapi dia sendiri tak boleh melindungi LGBTIQ ya. Tapi by the way, saya berterima kasih dekat Anwar Ibrahim. Satu perkara yang saya tak boleh sebut ya, kerana dia punya jasa dia itulah, maka saya dapat terbang ke London. Bukan dia yang uruskan, bukan, maksudnya ada satu part yang dibantu kepada semua kerajaan, semua rakyat Malaysia, dan saya dapat pergi ke luar negara. Understood? Kan sebenarnya kita nak
pasport masa tu kan diringankan pasport tu kan. Tapi saya tak boleh cerita. Saya tak boleh cerita sebab belum masanya ya. Tunggu I tukar nama dulu Jadi kalau kerajaan Malaysia nak cari mana nama dia siapa dekat sini nama lain, dekat sana nama lain, bukan orang yang sama ya. Dan kalau kau nak saman aku, salah orang. Salah orang. Betul. Okey. Jadi sekarang ni kepada neraka zen yang kata Abang Azwan Ali yang tak suka LGBTIQ, awak minatlah kat saya ya. Minat kat saya. Awak bercakap dengan bukan orang yang salah, sebab saya seorang yang support for LGBTIQ and Christian. Mungkin kalau awak sebagai seorang LGBTIQ in Muslim ya, itu tak salah. Mungkin saya akan bercakap pasal agama Kristian. Mungkin itu agak weird untuk you dengar, tapi tak salah kalau kita dekat dunia kita belajar, kita mendengar. Mendengar tak salah. Saya tak suruh awak ikut, saya tak suruh awak masuk agama Kristian. Cuma kalau mana tahu apa yang saya cakap membuka pintu hati you untuk mencari siapa Tuhan, yang sebenar-benar Tuhan yang sayang kat kita, yang bagi keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu warranty, guarantee, cop mohon besar ya. Mungkin you boleh consider lah ya. Macam banyak yang orang Kristian pun bantu, macam Sajat lari pergi Australia pun lari daripada orang Islam nak tangkap dia, nak bunuh dia, nak hukum dia, nak seksa dia. Lalas lari pergi Australia, orang Kristian juga yang tolong ya. Mereka yang Kristian ya. Tidak ada juru selamat dekat dunia ni yang akan menyelamatkan kita dari di dunia dan juga di akhirat. Ini janji Tuhan. Kalau you beragama Kristen, you akan diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Promise, warranty, guaranteed. Ya? Jadi kalau awak nak benci saya, awak tak suka kat saya, anggaplah saya punya konten. Ya, konten saya dekat London ni bukan ada kerja, tak ada kerja. Jadi saya buatlah konten. Sekurang-kurangnya kalau awak tonton percuma, dapatlah saya cari rezeki sikit walaupun 1% 2% kan iklan tu kan. Sokonglah. Saya nak makan apa? Saya nak main TikTok, tapi TikTok tu pendapatannya kecil berbanding dengan YouTube. Sebenarnya YouTube tu lagi besar dia bagi daripada TikTok. Sebab TikTok kita kena bagi 2. Hasil tu kena bagi 2. Ya? Dekat YouTube pun kena bagi 2 juga. Tapi jumlah dia lagi besar. Lagi-lagi saya dekat Britain kan, UK. Nak main TikTok, awak nak bagi gift berapa? Nak bagi bunga rose. Bunga rose tu berapa sen? 3 sen. Kalau dekat gantikan duit kepada duit United Kingdom, berapa sen sangat lah kan. 0.000000. Jadi buat penat live je. Jadi kalau nak live untuk TikTok tu, kalau I nak berniaga ke ataupun I nak bisnes ke, boleh ya. Bukan ada yang macam saya pernah online dengan satu pengkit yang I think popular lah, cerita pasal agama tapi muka pengkit kat situ lah. I bagilah tulis komen kat situ. Kita sebagai LGBTIQ, kita ingat dia orang boleh accepted walaupun dia buat. Banyak orang dekat Malaysia munafik. Ya, dia appearance macam tu tapi dia munafik ya. Jadi orang tu ahli neraka. Jadi dia marah lah, kata, "You ni siapa?" Dia kata. Apa kata kalau you online, you pergi live lah. Dia kata ni, you punya followers you 2,000 lebih je. Baru 2,000 lebih kata dia kan. Kau nak bandingkan followers dengan kau yang gila online 24 jam kat situ ya. Aku tak pernah online walau sekali pun dekat TikTok tu ya. Saya tak minat ya. Saya bukan orang yang gila publicity. Saya pada dulu 8 tahun saya dekat YouTube, saya masih cool, biasa je. Saya bukan orang yang gila publicity, gila publicity murahan, bukan ya. Bila dah sampai London ni, I tak tahu nak buat apa. Jadi I postkan lah setiap hari, makan sambil berceloteh, mukbang. Jadi at least kurang-kurangnya dapat bercakap dengan you all. You all pun dapat tengok I dekat London.
And then on the other hand, boleh juga dapatkan duit kan, walaupun tak tahulah bila, sikit pun duit juga kan, betul tak? Sebenarnya saya tak pernah merasa pun yang saya popular pun, ya, tapi bila saya masa kes polis tu lah kan, and then baru saya rasa saya ni macam popular gitu, sebab ada di antara mereka yang subscribe I punya channel, yang kenal saya, menjadi follower kepada I. Itulah, I rasa macam oh my god, diorang baik, ya, polis itu. Tapi sebab diorang pun tahu sebenarnya di hati kecil mereka mengatakan saya tak salah apa-apa, saya memang dilahirkan sebagai seorang LGBTIQ dan saya jadi diri saya sendiri, dan saya mempertahankan hak saya sebagai seorang Kristian dan hak sebagai manusia untuk memilih agama ataupun memilih agama, maksudnya macam agama kita apa dekat Malaysia, that thing. Okay, tak ada salah apa, saya bukan pembunuh, bukan penjenayah, tapi oleh kerana diorang nak tangkap saya, nak masukkan saya dalam penjara hanya kerana saya seorang LGBTIQ dan hanya kerana saya bercakap mengenai Kristian dan bercakap mengenai Kristian, yang diorang dengar yang seakan-akan saya tak boleh percaya agama Islam dan saya menyokong Israel. Jadi benda tu mungkin dirasa macam orang Islam rasa macam dia betul lah, dia betul gila baban, dia betul gitulah. Dia tak fikir sebenarnya agama dia sesat, agama goblok. Ya. Jadi itulah sebabnya. Let's talk. Jadi kalau kau nak seksa aku, kau nak masukkan aku dalam penjara hanya kerana perbuatan itu, saya rasa PBB pun boleh jawab, dan saya rasa saya perlu mendapatkan perlindungan sebab saya tak salah apa. Faham? Itu je. Okay, tapi by the way, bila dah sampai dekat London, taklah saya tidak akan seperti masa kita dekat Malaysia, banyak benda yang kita bercakap tu macam kita nak kena tapis, kena susun elok. Sekarang tak. Mungkin kalau terkeluar bahasa-bahasa kesat, terkeluar maki ke agama you ke, bangsa you ke, I'm sorry lah, sebab kat sini kita orang public speaking, kita boleh bebas untuk bersuara. Apatah lagi saya memang lari kerana perbuatan tersebut. Mana mungkin saya nak mengagung-agungkan negara tempat saya lahir, tempat saya diseksa kat situ kan. You must understand the situation, okay? Mungkin Sajat dia tak macam tu, tapi Sajat pun macam tu juga. Tapi Sajat mungkin sebab dia masih lagi beragama Islam, jadi mungkin dia masih lagi mengekalkan tata tusila macam mana nak bercakap in public, ya, untuk menghormati lah. Kau-kau bagi mereka macam menghormati, ya. Kita agama Kristian cakap sebagai Kristian lah, takkan kita nak cakap sebagai Muslim, ya. By the way, you janganlah sentap, ya. Jangan sentap. Duduk kat dunia ni, you kena open mind tau. You kena menerima what the people want to say. Kalau tidak, nanti you akan jadi orang yang katak bawah tempurung, because you hanya boleh bercakap benda gitu je macam kita. Jadi kita ni tak ada variasi. Jadi kita ni jadi masyarakat yang dibodohkan oleh kerajaan. Jadi kita kena ada orang yang boleh bercakap. Mungkin dekat tempat awak tak boleh cakap, saya faham. Dekat Malaysia tak boleh cakap. Jadi kalau LGBTIQ tu, I lah yang bercakap sebab I kat London. I kena cakap macam mana orang London cakap, ya. Tak boleh mempercayai agama yang seperti itu. Faham? Jadi you tak payah cakap, you bagi hint-hint je kat situ, ya. You bagi ni cakap yang ni. Okey I cakap. Tu barulah kerajaan you terkejut-kejut, sakit jantung, meninggal terus kat situ, ganti Perdana Menteri baru kan. Dia nak jawab je terkejut. Nak jawab je, rupanya ada orang dekat Malaysia faham bahasa Melayu, dia jawab apa yang diorang cakap kat situ, terkejut macam tu kan. Macam yang macam Hanan Jalil tu, saya tak salahkan dia, tapi macam dia nak hukum you, nak ubah you. Bila you tengok, you dengar cakap macam tu, betul ke? Tak boleh paksa berubah ke? Tak boleh balik semula ke? Macam tu baru dia tahu, rupanya dekat antarabangsa, dekat luar negara tak boleh kita paksa dia ubah, torture dia, ya. Bagi stres kat dia tak boleh, cannot.
Okay, jadi you faham. Think positif lah. You nak suruh I bercakap macam orang Islam bercakap, macam orang Melayu bercakap, memang tak lah, tak mungkin. Ya, berbeza, okay? Yang penting I boleh cakap bahasa Melayu dengan fasih sebab saya memang dekat IC saya Melayu. Ya, IC saya Melayu. Oops, IC Melayu. Tapi sebenarnya saya yang sebenar-benarnya adalah bangsa Portugis Jawa. Tapi dekat Malaysia ni kalau kau pandai cakap bahasa Kelantan ke, bahasa Terengganu ke, bahasa Kedah ke, bahasa apa lagi? Penang ke, apa lagi? Bahasa Negeri Sembilan ke, itu semua dirangkumkan menjadi satu bangsa yang dinamakan bangsa Melayu. Diorang bukannya bangsa pure Melayu. Yang pure Melayu tu Melaka, Melaka Johor. Tu pure Melayu, ya, tanah Melayu, Melaka. Tu bahasa Melayu standard, bahasa asli Melayu. Jadi saya memang IC saya Melayu. Understood? IC Melayu. Faham? Jadi sebab tu saya boleh cakap bahasa Melayu dengan fasih. Faham? Melayu Bumi Putra. Asli. Bukannya menumpang dekat Malaysia. Okay? Okay lah. Nanti kita nak sambung lagi. Nak masak lagi kan. Nak masak untuk malam ni. Nak masak cari sayur. Cari seafood ke. Udang ke. Kalau tak ada beli babi lah. Buat sup. Dan kita sambung celoteh-celoteh lagi. Biar panjang-panjang. You buka dekat rumah. Masa kau nak santai-santai. Kau dengar aku berborak. Aku bercakap. Entah apa. Aku bagi kau merepek ke apa ke. Terserah. Tapi yang penting. Aku bercakap melalui fakta, semoga dapat memberi sedikit impact lah. Open your mind blog. Buka. Tak adalah you. Jawapannya klise gitu je. Sampai kojol pun gitu je. Ya. Faham? Bye.